Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak sambung video semalam. So, semalam cikgu ajar macam mana nak jawab soalan long division. Soalan mana hari tu? Semalam. Sekejap, cikgu cari balik. Soalan ni example 2.1 muka surat 31. So cikgu dah terangkan dalam video yang sebelum ni. So kalau kamu belum lagi tengok macam mana cara cikgu selesaikan soalan ni, so kamu boleh tengok YouTube cikgu. So kalau kamu nak dapatkan soalan example 2.1 ni, kamu boleh join channel Telegram dan download dekat situ. Kat situ cikgu dah share soalan. So kamu boleh download dan kamu boleh conteng lah kat situ. Nak print ke, kamu print dan kamu jawab sekali sama-sama dengan cikgu. Okay. So hari ni cikgu nak sambung cikgu janji nak sambung ke surat 39 tu tak? Okay, ni soalannya. Okay, jom cikgu start. Okay, sebelum tu cikgu nak kamu subscribe dulu channel Telegram Red Nozzle supaya cikgu boleh buat banyak lagi video untuk kamu, dan join channel Telegram cikgu akan hantar sekali nota cikgu buat dalam video ni kat dalam channel Telegram tersebut. Okay, so hari ni kita nak jawab soalan 2.10. Okay, so soalan ni special sikit sebab dia kata faktor. Okay, bila ada perkataan faktor, sangat penting bagi kamu untuk kamu highlightkan sama-sama dengan cikgu. So apa maksud faktor? Faktor ialah RS equals to 0. Okay, RS equal to 0. So apa soalan dibagi? Soalan bagi di nombor PX yang panjang-panjang ni, 2x kuasa 3 tambah ax kuasa 2 tambah bx tambah 2. Itu adalah soalan bagi, dan dia kata leave a remainder 12. Sini x tolak 1. So yang ni kamu jangan baca dulu. So perkataan n maksudnya ayat ni ada 2 ayat. So kamu kena settlekan satu persatu. So cikgu labelkan kat sini PX. Dan dia bagi sebelum perkataan faktor ada satu nombor. So nombor ni kamu kena tulis sebagai dividend, dx. Okay, so kamu kena settlekan satu persatu. So cikgu akan ignore dulu soalan yang ni. Cikgu nak jawab soalan yang ni dulu. Okay, so macam mana nak jawab? Firstly kamu kena listkan P apa, S, P apa, R apa, D apa. So PX kita ialah 2x kuasa 3 tambah ax kuasa 2 tambah bx tambah 2. So cikgu suka letak selepas huruf P, cikgu akan letak huruf R. Rx equal to 0. Dan selepas huruf R, cikgu akan letak huruf D. So dx cikgu adalah x tolak 1. Okay, so kamu tak payah tengok benda lain. Cikgu nak kamu tengok dx ni dulu. Okay, perkataan dx membawa maksud kamu kena buat equation x tolak 1 equals to 0. So x sama dengan 1. Kamu cari nilai x berapa. So nilai yang kamu dapat x sama dengan 1. So cikgu akan tulis nota dekat sini adalah nilai x
bagi P, X dan R, X. Memang macam tu caranya. Okay. So X tolak 1 kamu jadikan sebagai kosong. Cara dia memang macam tu. So X tolak 1 sama dengan kosong. So kamu dapat X sama dengan 1. So kamu tulis nota sikit kat bawah ni. X ni ialah nilai bagi untuk PX dan RX. Okay. So nanti kita akan masukkan X sama dengan 1 ke dalam PX, ke dalam RX. Okay. So disebabkan kita nak masukkan nilai X ke dalam P dan R, so cikgu akan tulis P kurungan 1. Kenapa 1? Sebab nilai X kita 1, so cikgu akan masukkan ke dalam sini. So apabila X kita sama dengan 1, so segala nilai X yang dekat dalam ni kamu kena tukar kepada 1. So 2 kurungan 1 kuasa 3 tambah A, jangan tukar jadi 1, hanya huruf X saja kamu tukar kepada 1. So A X 1. So A kurungan 1 kuasa 2 tambah B, kekalkan, kita nak X tukar kepada 1, B X, so tambah 2. So kamu kira kalkulator, kamu akan dapat, tak apa, kamu kira saja satu persatu, jangan kelam kabut. 4 tambah A tambah B. Okay, now kita settlekan. Yang ni dah settle, so kita nak settlekan RX pula. So RX, nilai X sama dengan 1 kamu masukkan kat sini. Sorry, kamu masukkan kat dalam ni. So RX masukkan X. So macam mana nak so cikgu kata tukarkan semua nilai X kepada 1. So RX ni tak ada X, betul tak? Dia ada nombor kosong kat sini. So sebenarnya dia ada nombor sebenarnya kat sini, tambah kosong X. So X ni kamu tukar kepada 1. So kosong tambah kosong darab 1, kamu akan dapat kosong. So cikgu akan tulis direct R1 sama dengan kosong. Boleh? Okay, next step ada lagi satu formula reminder theorem. So PX sama dengan RX. PX sama dengan RX. So kita ada P1, kita ada R1. So cikgu akan tulis P1 sama dengan R1. Formula ni memang macam ni. PX equals to RX. So kamu masukkan P1 ke dalam sini, R1 pun ke dalam sini. So kamu akan dapatlah nilai ni. Okay. So P1 kita apa? P1 kita ni. So kamu masukkan 4A tambah B, 4A tambah B ke dalam sini, ke dalam P1, kosong ke dalam R1. So 4 tambah A tambah B sama dengan kosong. So A tambah B, kamu akan dapat negatif 4. Letak huruf sebelah kiri. Letak huruf sebelah kiri. Sebelah kiri kita adalah huruf. So A tambah B. So sebelah kanan kita adalah nombor. Kita pergi pindahkan 4 ke sana. So kamu akan dapat negatif 4. So cikgu akan highlight kan sini. Okay, itu baru step pertama. So kamu baca soalan. So soalan yang pertama dah settle. So ni tak payah baca dah. Kamu baca kat sini.
Okay, so nombor yang sama PS mempunyai remainder 12 apabila dibahagikan dengan X tolak 2. Dia nak A dan B. So kalau kamu buat matematik, kalau kamu perasan ada soalan nak dua huruf A dan B, X dan Y, ataupun P dan Q, dua huruf. So kamu dalam otak kamu kena fikir dah, oh soalan ni minta persamaan serentak. Inilah soalan minta. So soalan ni sebenarnya suruh kamu buat soalan serentak, persamaan serentak untuk cari nilai A dan B. Okay, so reminder, so cikgu akan label reminder RX kita kat sini. So X tolak 2, X tolak 2 ialah dividend dx. So kamu tulis soalan macam biasa, Px berapa, Px nombor yang sama dengan sini. Cikgu copy je lah. Cikgu copy, kamu kena salin tahu. Okay, Px. Okay, so Rx kita berapa? Rx yang ni 12. So Rx kita 12, yang dx kita X tolak 2. Okay, now kamu jangan tengok benda lain, tengok dx terus. Okay, cikgu zoom sebesar. So x dx kamu kena jadikan sebagai 0. So x tolak 2 sama dengan 0. So x sama dengan positif 2. So kamu tulis sikit nota dekat bawah, nilai x bagi Px dan Rx, begitu. So kamu tahu nilai x sama dengan 2, kamu kena masukkan dalam sini dan kamu kena masukkan dalam sini. So ikut sama-sama dengan cikgu, tulis P2 sama dengan 2, huruf X kamu tukar kepada 2. So ini kamu tukar kepada 2, ini kamu tukar kepada 2, ini kamu tukar kepada 2. Okay, so soalan cikgu, A dan B kamu perlu tak tukar kepada 2? Jawapan dia ialah tak perlu, sebab arahan cikgu kata X tukar kepada 2. So huruf X ni sahaja kamu tukar kepada 2. Ini pun kamu tukar kepada 2, ini pun kamu tukar kepada 2. Okay, so 2 kurungan 2 kuasa 3 plus A kurungan 2 kuasa 2 plus B kurungan 2 plus 2. So kamu kira dapat berapa? 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3 tambah 2. So cikgu tulis terus ni tambah dengan ni 18 plus 4A plus 2B, macam tu. Seterusnya kamu masukkan nilai X ke dalam Rx. Nilai ni kamu masukkan ke dalam Rx kita. So Rx kita ialah 2. So ni macam mana kamu nak cari X? So macam cikgu cakap, dia sebenarnya ada huruf X kat sini, tambah X, tambah 0x. So X ni kamu tukar kepada 2. So 2 darabkan dengan 0, tambahkan dengan 12. So kamu akan dapat 12 sahaja. So jawapan kita akan tulis 12. Sebegitu saja. Okay, so pakai formula
Px sama dengan Rx. So Px kita masukkan P2. So P2 sama dengan Rx kita R2. So kamu masukkan nilai ke dalam ni. Sini kamu masukkan ke dalam ni. So 18 tambah 4A tambah 2B sama dengan 12. So huruf kamu kumpul sebelah kiri, nombor kamu kumpul sebelah kanan. So 4A tambah 2B sama dengan 12 tolak 18, kamu akan dapat negatif 6. So cikgu nak kecilkan nombor, cikgu akan bagikan 2 dengan 2. So 4 bahagi 2, 2 bahagi 2, so boleh potong, sama dengan negatif 3. So yang ni cikgu highlight kan. Okay. Okay, so next kamu kena buat, cikgu cakap apa tadi? Persamaan serentak. Persamaan serentak, okay. So ini adalah equation 1, ini adalah equation 2. So equation 1 kita ialah A plus B sama dengan negatif 4, 2A plus B sama dengan negatif 3. So ini adalah equation 1, ini adalah equation 2. Okay, so kalau kamu perlukan bantuan dan kamu tak faham sangat macam mana nak gunakan operasi persamaan serentak, so cikgu nak kamu komen kat bawah supaya cikgu tahu beberapa ramai yang tak tahu macam mana nak buat persamaan serentak. Jangan risau, cikgu akan ajar satu persatu. So kalau ramai, cikgu akan buat video untuk persamaan serentak. Okay, so untuk persamaan serentak kita akan hilangkan huruf yang sama. So A dengan A kita boleh hilangkan sebab ada nombor 2 kat depan ni. So kita pilih huruf B sebab B dua-dua nombor depan dia ialah 1. So B ni sebenarnya tak ada nombor kan depan dia. So kalau tak ada nombor, maksudnya kita assume depannya 1. Okay, so operasi dia ni tolak. So kita akan buat 1 tolak dengan 2. Okay, so kamu tekan kalkulator, 1 tolak dengan 2, kamu akan dapat negatif 1A. So 1 tak payah tulis, tak apa. So cikgu akan dapat negatif A plus positif B tolak positif B, kamu akan dapat kosong. So kosong tak payah tulis, terus tulis sama dengan negatif 4 tolak negatif 3. Negatif 4 tolak negatif 3. So kamu akan dapat negatif 1. So disebabkan belah kiri kita dan belah kanan kita negatif, so kita boleh cancel. So A kita sama dengan 1. Seterusnya kamu masukkan A sama dengan 1 ke dalam 1. So persamaan 1 kita ialah ni. So A plus B sama dengan negatif 4. Ini adalah persamaan 1. Kamu masukkan A sama dengan 1, kamu masukkan nombor ni ke dalam A. 1 plus B sama dengan negatif 4. So B sama dengan negatif 5. So
So tengok skema kita betul tak? A sama dengan negatif A1, B negatif 5. Ok, betul. So kamu kena buat conclusion kat sini. Oleh itu A sama dengan 1, B sama dengan 5. Buat kotak kecil kat sini. Ok, so soalan ni dah settle. Seterusnya cari semua faktor bagi PX. Cari semua faktor bagi PX. So cikgu ulang balik. Kalau kamu dapat soalan yang tulis perkataan faktor, so automatik kamu tahu RX equal to 0. So soalan ni sebenarnya nak bagi tahu hint RX kita equals to 0. So tengok contoh kat mana ni. Cuma buat tambah page. Okay. So ini adalah P kita. So cikgu copy. Kita dah dapat dah. Ni A kita. A dan B kita dah dapat. So kita masukkan sahaja. Nilai A ni kamu masukkan dalam A, dan B kamu masukkan dalam B. So PX sama dengan 2X kuasa 3 plus 1, tak nak tulis pun tak apa, X kuasa 2 plus 5X plus 2. So ini adalah PX kita. So soalan kata faktor. So RX kita adalah kosong. So dividend tak ada. So kita terus tulis PX equals to RX. So kamu masukkan PX 2X kuasa 3 plus X kuasa 2 plus 5X plus 2 equals to 0. So kamu dapati, kamu akan dapat equation cubic. Cubic ialah X kuasa 3. So kamu tekan calculator. Kamu masukkan 2, 1, 5, 2. Soalan apa sebenarnya? Dua. Macam tak dapat ni kan? Tak apa. Find all the factors. Find all the factors. Factor. Cari semua faktor bagi PS. Okay, cikgu check dulu jawapan ni, sebab macam ada something wrong. So kamu berhenti dulu kat sini. So kita akan sambung yang sebelum perkataan hence. So sebenarnya sebelum perkataan hence tu kamu settle. So A dan B kamu dah dapat dah markah untuk kamu cari A dan B. So perkataan all the factors of PX ni kamu hold dulu. Cikgu try check jawapan cikgu sebab macam ada something wrong. Okay, tak apa. So itu je untuk hari ni.
So cikgu akan terangkan find all the factors of PX ni dalam video yang seterusnya. Okay, so cikgu nak kamu join channel Telegram cikgu. So cikgu akan post nota ni yang cikgu conteng ni dalam Telegram channel. So cikgu Akmal nak bersama Red Nozzle nak membantu kamu para pelajar sains tulen, khususnya di peringkat asasi, matrikulasi dan STPM, sebab kami faham ada antara kamu yang perlukan bantuan yang lebih untuk belajar. So kita adakan Red Nozzle ni untuk membantu kamu yang betul-betul nak belajar dan untuk ubah CGPA kamu yang daripada kosong kepada atas 3 pointer. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum, bye.